kerajaan baru mengumumkan menggunakan ordinan darurat kawalan sakit berjangkit, menaikkan kompaun pelanggaran PKP dari RM1,000 kepada RM10,000. Ini kita kesal kerana yang akan menjadi mangsa selalunya keluarga miskin. Dan apa keutamaannya? Kalau kita nak tegas mengawal, mempertahankan PKP, peraturan, saya setuju SOP, ya. Tapi denda begini hanya membebankan rakyat kerana kita tahu banyak kes yang melibatkan orang-orang besar, orang atasan, orang berdarjat tinggi, itu tidak dikenakan. Kalau dikenakan itu ada runding-runding, ya, boleh. Tetapi kalau orang bawah, itu maksimal hukumannya. Jadi saya tidak mengerti mengapa kerajaan ini sehingga begitu angkuh, tidak mempedulikan langsung fikiran, pahaman, sentimen rakyat. Ini tidak bermakna saya harus memandang ringan pelanggaran PKP dan SOP. Saya tidak pandang ringan. Keselamatan rakyat, kesihatan rakyat mesti diutamakan. Tapi pendekatan begini yang telah membuktikan berulang kali, ya, pelanggaran oleh orang-orang besar tidak dipedulikan, ya. Jadi oleh demikian saya masih menuntut supaya kerajaan mengkaji semula, meringankan beban ini, kerana RM10,000 itu maknanya satu hukuman yang terlalu tinggi, dan penderaan kepada rakyat itu akan berterusan. Kita tak nampak kesungguhan menangani masalah pengangguran, kemiskinan, perumahan rakyat sehebat mereka meluluskan kontrak-kontrak baru ataupun mengenakan hukuman-hukuman baru. Seperti kita bimbangi, ordinan darurat ini hanya dikenakan kerana tidak ada boleh yang bahas, ya. Gunakan beberapa 2-3 kerat manusia dengan kuasa hukum dan tidak ada persoalan boleh dibangkitkan. Yang mereka tahu ugut, amaran dan menggunakan kuasa. Sebab itulah saya anggap peraturan-peraturan dia bertukar. Hari ini bertukar saja, ikut selera. Semalam tak boleh mesyuarat, hari ini boleh mesyuarat. Semalam 50 orang, hari ini 200 orang. Jumlah yang positif bertambah ketimbang jumlah dulu, tetapi jauh lebih longgar. Maknanya yang dibuat itu hanya mengikut kepentingan politik mereka. Nak tunjuk keadaan gawat, buat keputusan adakah darurat. Sekarang sudah ada darurat, boleh buat mesyuarat, sekolah boleh buka, hanya parlimen tidak boleh bersidang. Jadi saya nak nasihatkan kepada Perdana Menteri, ya, ambil kira dan iktibar daripada peringatan Duli Yang Maha Mulia Sri Berdikar Baginda Pertuan Agong yang memberi tafsiran yang betul tentang darurat. Kalaupun diadakan darurat, tidak menghalang parlimen diadakan. Ini satu tamparan kepada kerajaan Perikatan Nasional yang memberi nasihat dan mahu menetapkan bahawa darurat ini bermakna penggantungan parlimen. Ini ditemplak sendiri dengan kenyataan terbaru, seperti mana juga Pakatan Harapan telah membuat kenyataan bulan lalu yang menuntut ini mohon ihsan dan kebijaksanaan agung menimbang semula soal darurat dan menitahkan supaya parlimen bersidang, ya. Jadi saya harap parlimen boleh segera bersidang supaya kita ahli parlimen akan bangkitkan balik soal pengangguran. Apa tindakan ini diambil? Soal memangkin dan meningkatkan usaha menyemarakkan lagi pelaburan dan ekonomi, menentukan supaya jangan ada pembaziran dan pemimpin-pemimpin melonggok kekayaan untuk diri mereka. Ini boleh disuarakan, dan inilah yang pada hemat saya yang ditakuti. Semoga Allah SWT memelihara kita dan menyelamatkan kita.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.